A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Maisarah Production. Kali ini kita akan membahas kisah Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisarah Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan, diceritakan kepada kami oleh Ali bin Abdullah, diceritakan kepada kami oleh Sufyan, diceritakan kepada kami oleh Amru bin Dinar. Beliau berkata, diberitakan kepada aku oleh Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, aku telah berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Naufal Al-Bakali beranggapan bahawa Musa yang bersahabat dengan Al-Khadir bukanlah Musa bagi Bani Israel. Sebetulnya dia ialah Musa yang lain. Lantas Ibnu Abbas berkata, musuh Allah telah berdusta. Telah diceritakan kepada kami oleh Ubay bin Ka'ab daripada Nabi SAW. Baginda bercerita, Musa bangun berucap di hadapan Bani Israel. Lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling mengetahui? Beliau menjawab, saya. Lantas Allah menegurnya kerana tidak mengembalikan sumber ilmu itu kepada Allah. Allah berkata kepada Musa, baiklah, aku mempunyai seorang hamba yang berada di persimpangan dua laut. Dia lebih mengetahui daripadamu. Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah ia? Boleh jadi Sufyan berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku dapat bertemunya? Allah memerintah, ambillah seekor ikan, lalu jadikanlah ia berada di dalam suatu bekas, yakni miktal. Apabila ikan tersebut hilang, maka disitulah tempatnya. Lalu Musa mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam bekas. Kemudian dia bertolak bersama-sama muridnya Yusha bin Nun, sehinggalah mereka berdua sampai di sebuah batu. Mereka meletakkan kepala mereka dengan tujuan berehat. Lalu Musa tertidur. Ikan tersebut menggelupur dan keluar daripada bekas dan terus jatuh ke dalam lautan. Ia mengambil jalannya di dalam lautan dengan pantas. Kemudian Allah memegang ikan tersebut dengan memutarkan air sehingga ia menjadi seperti atak, yakni tingkap kecil. Lalu dia, Yusha, berkata, ini seperti atak. Mereka berdua meneruskan perjalanan siang dan malam, sehinggalah sampai waktu makan tengah hari. Musa berkata kepada muridnya, bawakan makanan tengah hari kita. Sesungguhnya kita berasa keletihan di dalam pengembaraan kita ini. Musa tidak berasa letih, sehinggalah mereka sampai ke tempat yang Allah perintahkan. Muridnya berkata kepadanya, tahukah kamu ketika kita meninggalkan tempat batu, aku telah terlupa tentang ikan. Tidaklah yang melupakan aku daripada mengingatinya, melainkan syaitan. Lalu ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang pelik. Ikan itu sangat pantas dan mereka berdua berasa hairan. Lantas Musa berkata kepada Yusha, itulah tempat yang mahu kita tuju. Lalu mereka berdua kembali dengan melusuri kesan jejak langkah sehinggalah mereka sampai ke tempat batu itu. Ketika itu terlihat seorang lelaki yang diselubungi dengan pakaian. Lalu Musa memberi salam kepadanya dan beliau membalasnya. Lelaki itu berkata, wahai Musa, ilmuku adalah daripada ilmu Allah. Allah memberitahuku sesuatu yang engkau tidak tahu. Demikian juga ilmu adalah daripada ilmu Allah. Allah memberitahumu sesuatu yang aku tidak tahu. Musa bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Dia menjawab, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar apabila bersamaku, serta bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Nabi Musa berkata,
engkau akan dapati aku, insya Allah, orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Dia menjawab, sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun, sehingga aku ceritakan hal kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 67 hingga 70. Kedua-dua mereka berjalan menelusuri pantai. Melintaslah sebuah perahu di hadapan mereka. Lalu mereka meminta pemilik perahu supaya ditumpangkan. Para pemilik perahu mengenali Al-Khaidir, lalu ditumpangkan tanpa sebarang upah. Apabila kedua-duanya telah menaiki perahu, datanglah seekor burung pipit. Ia bertenggek di hujung perahu, lantas mematuk air laut sebanyak sekali atau 2 kali. Khaidir berkata kepada Musa, wahai Musa, ilmu aku dan kamu tidak akan mengurangkan ilmu Allah, seperti mana patukan burung pipit ini tidak mengurangkan kuantiti air laut. Tiba-tiba beliau mengambil kapak, lalu mengopak badan perahu berkenaan. Musa tidak terkejut, melainkan setelah tercabut badan perahu berkenaan satu persatu. Lantas Musa bertanya, apa yang sedang kamu lakukan ini? Mereka membawa kita tanpa sebarang upah, kemudian engkau sengaja melubangi sampan mereka bagi menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya engkau telah lakukan sesuatu yang amat bahaya. Al-Khaidir menjawab, seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bukankah aku telah nyatakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar apabila bersamaku? Lantas Musa berkata, janganlah engkau endahkan sesuatu yang aku lupakan. Janganlah engkau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Surah Al-Kahfi ayat 72 hingga 73. Demikian itu adalah kelupaan Musa yang pertama. Apabila kedua-dua mereka keluar dari laut, seorang budak yang bermain dengan kanak-kanak telah melintas. Lalu Al-Khaidir memegang kepalanya dan mencabut dengan tangannya seperti ini. Sufyan mengisyaratkan dengan hujung-hujung jarinya seumpama dia mencabut sesuatu. Lantas Musa berkata, apakah engkau membunuh seorang yang suci tanpa hak? Engkau telah melakukan sesuatu yang bercanggah. Al-Khaidir menjawab, bukankah aku telah menyatakan bahawa engkau tidak mampu bersabar apabila bersamaku? Musa berkata, sekiranya aku bertanya engkau lagi tentang sesuatu selepas ini, maka janganlah engkau bersahabat denganku lagi. Engkau telah mengetahui bahawa ada keuzuran pada diriku. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan sehingga sampai ke suatu penduduk kampung. Mereka minta supaya diberi makan, tetapi ditolak daripada diterima sebagai tetamu. Kemudian mereka menemui satu benteng yang mahu roboh, sangat condong. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Sufyan menunjukkan seolah-olah dia sedang menepis sesuatu daripada atasnya. Tidak didengari Sufyan menyebutkan condong, melainkan sekali. Musa berkata, penduduk kampung yang kita jumpa ini, mereka tidak memberi kita makan, tidak pula menerima kita sebagai tetamu. Kemudian engkau menegakkan pula dinding mereka. Jika engkau mahu, nescaya engkau boleh mengambil upah. Al-Khaidir berkata, inilah perpisahan antara engkau dan aku. Aku akan jelaskan apa yang engkau tidak mampu sabar itu. Nabi SAW berkata, aku lebih suka jika Musa lebih bersabar, supaya Allah akan menceritakan kisah mereka berdua dengan lebih panjang. Sufyan berkata, Rasulullah berkata, Allah merahmati Musa. Sekiranya dia mampu lebih bersabar, nescaya akan diceritakan lebih banyak tentang urusan kedua-dua mereka. Ibnu Abbas membaca ayat Al-Quran. Di depan mereka ada seorang penguasa yang merampas setiap perahu yang bagus. Surah Al-Kahfi ayat 79. Ibnu Abbas juga membacakan ayat Al-Quran. Anak kecil yang dibunuh Nabi Khaidir itu adalah kafir, sedangkan kedua-dua orang tuanya mukmin. Surah Al-Kahfi ayat 80. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari bilangan 3401.
Alasan ketiga pula disebutkan pada ayat 81 di dalam surah Al-Kahfi. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh 2 orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Wallahu a'lam bissawab. Muslimin muslimat, manusia yang sombong diri dengan ilmunya bakal menerima hukuman Allah. Syariat Islam melarang umatnya untuk membanggakan ilmu atau berasa diri paling bijak, sebab di sebalik semua ilmu yang dimiliki manusia ada Tuhan yang maha ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat buat semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.